Baik, kita teruskan hari ini kuliah hadis, hadis yang ke-42, muka surat 193. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh mulakan ya dari Boleh. Ibnu Wah, Mas'ud. Sila. Rasa jauh ke baca Rumi? Baca Rumi dia lah sebab panjang sangat ya. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia bertutur, setelah perang Hunain selesai, Rasulullah SAW mengutamakan orang-orang terkemuka dalam pembahagian ghanimah. Beliau memberikan 100 ekor unta kepada Al-Aqra bin Habis dan 100 ekor unta kepada Uyainah bin Hisham. Beliau juga memberikan bahagian kepada beberapa pemuda Arab ya, pemuka Arab. Bahkan beliau mengutamakan mereka pada hari itu dalam pembahagian harta rampasan perang tersebut. Lalu seseorang berkomentar, demi Allah, pembagian ini tidak adil dan tidak dimaksudkan untuk mencari wajah Allah. Maka aku berseru kepadanya, demi Allah, aku akan memberitahukan perkataanmu kepada Rasulullah SAW. Lantas aku mendatangi beliau dan memberitahukan perkataan orang tadi. Mendengar perkataan itu, wajah beliau langsung berubah seperti kesumbar menjadi merah padam. Kemudian beliau mempertahankan, siapakah yang dapat bersikap adil jika Allah dan Rasulnya saja dianggap tidak adil? Lebih lanjut, beliau menyatakan, mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan rahmat kepada Musa yang telah disakiti oleh umatnya dengan sesuatu yang lebih parah daripada ini. Tetapi beliau tetap bersabar. Lalu aku bergumam, sungguh aku tidak akan menyampaikan berita semacam ini kepada beliau sesudah peristiwa ini. Muttafaq alaih. Baik ya. Dalam hadis ini Rasul telah memberikan bahagian ghanimah ini kepada seseorang yang lebih daripada yang lain. Dan juga Nabi pernah memberikan kepada pemuka Arab. Jadi hal ini telah dirasakan oleh seseorang, Nabi tidak adil. Tidak adil. Tapi rupanya apa yang dikatakan itu disampaikanlah kepada Rasul tentang orang yang mengatakan itu. Bila Rasul dengar, Rasul merah padam. Bila dikatakan Nabi tidak berlaku adil. Kalau macam tu Nabi tak adil. Jadi dengan demikian Nabi bertahan jugalah. Maknanya taklah nak meneruskan kemarahannya. Dan Nabi fikirkan Musa pun macam tu juga. Dia disakiti oleh kaumnya. Tapi Musa pun banyak bersabar. Jadi bila Nabi kenangkan demikian, Nabi sejuklah sedikit. Tapi orang yang menyampaikan ini rasa menyesal. Tahu aku tak nak sampaikan. Sebab bila melihat muka Rasul berubah macam tu. Kalau tahu saya tak nak menyampaikannya. Sebenarnya, hal-hal yang seperti yang Rasul buat ini, bukan satu kesalahan. Sebab, itu adalah pemberian keistimewaan kepada mereka yang sudah banyak berjasa. Jadi yang mereka diberikan 100 ekor unta ini, mereka sudah banyak berjasa dalam peperangan itu. Dan jadi orang-orang yang lebih banyak berjasa itu perlu diberikan keutamaan atau kelebihan. Tak sama dengan orang yang lain. Jadi itu tidak ada salahnya bagi seorang pemimpin nak memberi pingat. Contohnya kalau sekarang
nak memberi pingat kepada rakyatnya atau yang sama dengan kedudukannya untuk diberikan pingat atas jasa yang telah dilakukannya. Itu tidak salah, samalah dengan Nabi. Dia memberikan kelebihan kepada beberapa orang dengan pemberian ghanimah yang lebih. Sebab mereka ni banyak dia punya jasa yang telah dilakukan dalam urusan peperangan itu. Itu maksudnya. Baik, kita teruskan dengan kosa kata asing. Hunain. Hunain iaitu lembah yang terletak di antara Mekah dan Taif. Nasan, orang-orang. Maksudnya orang-orang dari kalangan mu'alaf. Orang-orang yang dibebaskan dan para pemimpin kabilah Arab. Al-Qismah tu pembahagian, yakni bahagian harta rampasan kabilah Hawazin. Asarahum, mengutamakan mereka. Maksudnya memberi mereka dengan pemberian yang sangat berharga. La jarama, sungguh, atau bermakna benar-benar, sesungguhan hati. Macam kita jumpa dalam Quran, la jarama. Selalu kita jumpa dalam Quran. La jarama, maknanya haqqan. Dalam bahasa Arabnya haqqan, sebenar-benarnya. Macam tu. Sungguh. Itu dikatakan haqqan, mana sebenar-benarnya. Besok kalau jumpa la jarama, jangan terjemah la tu tidak. Tidak. Adalah tu tidak. Jangan terjemah tidak. La jarama tu maknanya haqqan. Sebenar-benarnya. Baik, lagi kandungan hadis. Kandungan hadis dibolehkan mengkhususkan seseorang untuk diberikan sesuatu, yakni jika pemimpin mengetahui kemaslahatan dalam pemberian itu. Pemimpin ada hak dia memberikan lebih. Ada sebabnya. Lagi di antara siasah syariah dalam dakwah di jalan Allah adalah berusaha mengambil hati, simpati para pembesar dan orang-orang terhormat dengan cara memberikan sesuatu yang mereka senangi, iaitu berupa harta benda. Artinya macam Nabi memberikan kepada pembesar-pembesar Arab. Itu adalah usaha untuk mengambil hati mereka. Sebagai orang yang terhormat. Jadi macam pemimpin datang ke tempat kita, pemimpin negara luar datang tempat kita, kadang diberikan cenderah hati kepadanya. Itu tanda sebagai satu penghormatan. Lagi selalu saja ada musuh nabi-nabi dan para pengikutnya pada setiap masa. Musuh ini menuduh, mengecam dan membantah ucapan para nabi serta meragukan dakwah mereka. Artinya kebaikan apa yang dilakukan pasti ada yang membangkangnya. Itulah manusia. Bukan hanya Arab. Melayu pun macam tu. Pemimpin buat baik, semua tak baik. Macam tu ibaratnya. Ada je dibangkang, ada tak eloknya. Dah tentu pemimpin elok, dah elok. Ada juga dituduh bukan-bukan. Jadi macam tu lah yang berlaku. Jadi bak kata orang Arab, pepatah Arab, dia kata di mana ada Muhammad, di situ ada Abu Lahab. Ada musuh. Di mana ada Muhammad, di situ ada Abu Lahab. Apa maksudnya? Jadi di mana ada kebaikan, mesti Abu Lahab ada. Perangai Abu Lahab dah mati. Perangai Abu Lahab tu ada. Lagi kewajipan memberi nasihat kerana Allah, Rasulnya
dan kaum mukminin. Abdullah bin Mas'ud menukil ucapan orang yang mengecam tindakan Rasulullah SAW di sini sebagai nasihat bagi kita. Maknanya walaupun benda itu terjadi, ya, ada orang yang mengecam perbuatan Nabi. Tapi pada hakikatnya menjadi pengajaran kepada kita supaya kita janganlah kecam kalau pemimpin tu dah elok, dah benar. Ya, jangan kita kecam. Ya, kita ikutlah yang baik. Yang tak baik tu kita tak payah ikut. Yang baik janganlah pula kita kecam. Ya, macam itulah pengajaran dia. Ya. Lagi memaklumi kekeliruan para pencaci Nabi merupakan sunnah yang berlaku sejak dahulu. Nabi Musa AS pernah disakiti kaumnya, Bani Israel. Lalu dia tetap bersabar. Nabi Muhammad SAW pun pernah disakiti kaum Quraisy. Maka beliau dapat memakluminya. Ya, jadi berkaitan dengan cacian, ya. Ini bukan zaman Nabi Muhammad. Zaman yang terdekat ialah zaman Nabi Musa. Adakah zaman Nabi Musa saja? Ya. Dulu lagi zaman Nabi Nuh. Oh, Nabi Nuh disakiti oleh kaumnya. Ya. Sampai Allah turunkan banjir besar. Jadi ya, hal ini bukan hanya kepada bangsa Quraisy atau umat Nabi, tetapi ya, umat-umat dulu pun, Nabi-Nabi dulu pun menghadapi kadang lebih teruk daripada itu. Ya. Lagi Rasulullah SAW meneladani saudara-saudara beliau yang berasal dari kalangan para Nabi sebagai bentuk penerapan firman Allah. Alhamdulillah, tak nampak. Babi Huda Humul. Babi Huda Humul tadi. Maka ikutilah petunjuk mereka. Jadi, dalam Nabi sendiri, dia meneladani Nabi-Nabi dulu. Ya. Sebab itu kita juga ya, meneladani ya, Nabi-Nabi. Macam mana Nabi meneladani Nabi-Nabi dulu, kita juga meneladani Nabi dan juga Nabi-Nabi dulu. Contohnya saya kata, kalau kita jadi orang yang paling kaya, ya, kita teladanilah siapa? Ya, Nabi Sulaiman. Ya, walaupun dia kaya, adakah dia meninggalkan ketaatan pada Allah? Tidak. Tambah dia taat pada Allah Ta'ala. Itu contoh. Ya. Kalau ya, kita sakit, kita teladanilah Nabi Ayub alaihissalam. Sakit bertahun-tahun. Ya, tapi Nabi Ayub sabar. Kita baru sakit seminggu. Dah yang keluh kesah. Ya. Jadi kita meneladani itu, kita fikirkan Nabi Ayub bertahun-tahun dia sakit. Bukan sehari, seminggu dua. Bertahun-tahun. Tapi tengok kesabaran dia. Ya. Kalau ada doktor lah masa itu cakap nama Nabi Ayub, engkau punya sakit ni tak lama lah. Ya, matilah jadinya. Dah habis kita punya hati hancur. Ya. Bila doktor kata ya, tak ada harapan, hancur hati kita dah. Ya. Jadi kita jangan dengar cakap doktor tu. Ya. Jangan dengar cakap doktor tu. Doktor tu tak memberi harapan kat kita. Tapi kita ada pengharapan daripada Allah. Seperti juga Nabi Ayub. Ya, dia ada harapan daripada Allah. Macam itulah. Teladani. Itu ni Nabi meneladani Nabi-Nabi dulu. Kita juga meneladani Nabi-Nabi dalam perkara-perkara kehidupan. Macam itulah. Ya. Lagi Rasulullah SAW adalah manusia biasa. Beliau bisa terpengaruh oleh apa yang mempengaruhi orang lain. Maka tatkala beliau mengingkari atau marah kerana suatu hal atau ketika senang terhadap sesuatu, hal itu akan diketahui pada wajah beliau.
Ya. Jadi wajah ni sebenarnya satu cermin. Ya. Cermin. Wajah ni cermin. Maknanya kalau orang tu tengah marah, muka berubah. Lain. Kadang merah mukanya. Ya. Tu dah berubah. Dan kalau dia dalam keadaan sedih, muka dia mesti sedih. Ya. Tak ada muka ceria. Tapi bila dia masa gembira, senang, muka dia berseri. Ya. Muka ni sebenarnya wajah. Apa ni, cermin. Sebab itu dalam Quran dia kata sebab wajah wujuh yauma izin naimah. Kan? Wajah-wajah mereka besok berseri-seri. Ya. Jadi artinya, ya, dalam tubuh badan kita, ya, wajah ini menjadi sebagai cermin, ya, cermin. Menunjukkan dia tengah senang ke, tengah susah ke, tengah marah ke, boleh dilihat pada wajah. Ya. Itu yang kadang ada perubatan tu, dia boleh tengok mata saja. Dia tengok mata, dia boleh tahu sakitnya apa. Ya. Pada ilmu dia lah. Ilmu dia tengok mata saja. Dan pada mata pun dah ada melambangkan sakit-sakit apa kat situ. Macam tu. Ya. Tu mana kaedah-kaedah perubatan, ya, yang dipelajari. Mungkin bukan telekan, tapi satu kaedah. Macam orang urut kaki, kan, urut tapak kaki, refleksi, kan. Repsologi. Repsologi itu kan. Kadang bila, ya, dipicit, ya, yang tempat yang kena tu sakit, ya. Yang sakit tu melambangkan ada sakit kita dalam badan kita. Maknanya contohnya kalau kita, ya, sakit pinggang, bila diurut, ya, kita punya kawasan yang dikatakan pinggang tu pada tapak kaki itu kita rasa sakitnya. Jadi di situ dapat ditentukan yang kita sakit pinggang. Ini bagian perut, ini bagian mata, ini bagian kepala, macam-macam dalam tapak kaki gitu. Jadi artinya di situ ilmu. Ya, ilmu macam tadilah yang kadang perubatan tu dia boleh tengok mata tu, dia boleh tahu sakit apa. Macam tu. Dapat dikesan. Baik, lagi orang yang paling adil, yang paling takut pada Allah SWT, dan yang paling mengetahui tentangnya adalah para nabi dan rasul. Semoga selawat dan salam dari Allah Azza wa Jalla dicurahkan kepada mereka. Ya. Jadi, ya, manusia yang jadi pilihan Allah Ta'ala. Ramai ni manusia. Tapi yang menjadi pilihan Allah Ta'ala ialah para nabi. Jadi nabi ni adalah manusia yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Jadi manusia yang dapat pilihan Allah ni tentu adalah manusia yang paling adil. Ya, paling takut kepada Allah Ta'ala. Jadi kita tidak boleh mencela. Ya, tidak boleh mencela para nabi ataupun para rasul. Sebab dia adalah manusia pilihan Allah yang dah tentu kedudukan dia memang di syurga. Kita mencela dia, mencela Rasul, ya, apa yang kita dapat? Ya, bukanlah kita akan dapat kebahagiaan pada kehidupan akhirat kita, tapi kita akan mendapat satu kesengsaraan dalam kehidupan akhirat kita. Ya. Sedangkan Rasul-Rasul itu adalah manusia pilihan Allah yang benar-benar, ya, manusia yang paling adil, paling takut pada Allah. Ya. Bukan seperti kita. Sebab itu, ia tak patut, ya, kalau kita mencela para nabi atau para rasul. Ya, sebab itu kadang akhir zaman ni macam-macam. Ya, mereka tuduh, ya, nabi tak adil pun ada. Ya, macam cerita kisah tadi lah. Nabi bagi tak adil. Ya, dia pun kata nabi pun macam tu juga. Ya, tak adil. Ya, dituduhlah nabi tak adil. Ya, macam-macam lah tuduhan terhadapnya. Jadi kita jangan, ya, masuk golongan itu. Sebab golongan itu adalah golongan yang akan membinasakan diri mereka sendiri. Baik, kita sambung hadis yang selanjutnya, iaitu hadis 43. Ya, Wa'an Anas dari Anas. Ini boleh baca, tak panjang, boleh baca.
Wan وعن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبده خيرا أجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوفي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظام الجزاء مع عظام البلاء وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. Riwayat Tirmizi. Rawahut Tirmizi. Rawahut Tirmizi wa qala hadithun hasanun. Okey. Rawahut Tirmizi. Okey. Hu tu mana akannya. Rawa tu mana telah meriwayatkan, hu tu akannya. Tirmizi oleh Tirmizi. Akan. Tirmizi yu. Rawahut Tirmizi yu. Barisnya yu ya. Tirmizi yu. Waqala dan telah berkata ia hadis hasanun hasan. Hadis baik. Hu ni akannya. Hu ni jadi akannya. So dia jadi riwayat telah meriwayatkan akannya oleh. Jadi maf'ul bih. akannya maf'ul bih kan? Maf'ul bih. Fa'ilnya Tirmizi tu. Tirmizi tu fa'il. Tirmizi namanya fa'il. Sebab itu Tirmizi yu bari depan. Tirmizi yu. Ini fa'il. Waqala telah kata Madi. Saya nak balik semula. Kelas saya yang satu tu saya dah berhenti Ustaz. Tinggal kelas ni je satu. Kelas saya dengan Ustaz itu yang kat sini punya, saya dah berhenti. Saya satu ini je Ustaz. Kelas Ustaz je. Biasanya diorang tinggi sangat. tak ada masa Ustaz. Itu je. Boleh sambung tak? Okey, boleh sambung. Boleh sambung. Bukan saya nak berhenti. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, jika Allah menghendaki kebaikan pada hamba-Nya, Dia akan menyegerakan hukuman baginya sebagai menghapus dosanya di dunia. Sedangkan jika Dia menghendaki keburukan pada hamba-Nya, Dia akan menangguhkan balasan dosanya di dunia hingga ditimpakan seluruhnya pada hari kiamat. Nabi SAW juga pernah bersabda, sesungguhnya besarnya pahala sesuai dengan besarnya cubaan, dan sesungguhnya jika Allah subhanahu wa ta'ala mencintai satu kaum, maka Dia akan mengujinya. Oleh kerana itu, barang siapa yang redha, maka ia akan memperoleh keredaan. Dan sebaliknya, barang siapa yang murka, maka dia akan memperoleh kemurkaan. Diriwayatkan oleh Al-Tirmizi dan dia menyatakan hadis ini hasan. Ya, jadi dalam hadis hasan ni Ustaz, dia tidak dia bawa kepada sahih.
Oh, Hasan. Bahwa Kan. sahih Hasan. Mana kalau taraf kedudukan hadis, Nombor 2 lah. nombor 2 lah. Nombor 2. Hasan. Ni pengesahan Tapi hadis. sebenarnya kalau ikutkan dia nombor 3. Nombor 3? Sebab yang atas sekali nama dia mutawatir. Oh, ya, betul. Mutawatir ni apa? Mana mutawatir macam Quran. Quran tu itu jalan dia mutawatir. Mutawatir. Mutawatir ni dia datang daripada orang banyak kepada orang banyak. Jadi bila berita tu daripada orang ramai dah sampai kepada orang ramai, susah nak ditipu. Macam Quran. Quran datang daripada orang ramai, macam itulah dia punya bentuk bunyi Quran dia sampailah kepada orang ramai yang kebelakangannya juga ya. Dia menerima Quran seperti itu. Jadi tak boleh nak ditipu. Itu nama jalan mutawatir. Nombor 2 sahih. Yang 2 baru sahih. Yang ketiga baru hasan. Ya. Kemudian yang keempat baru dhaif. 5 yang kelima ya. 5 ke 4? 1, 2, 3, 4 dhaif. Baru dhaif. Ya, baik, hadis ini ya mengingatkan kepada kita bahawa ya, terkadang ya seseorang itu diuji. Jadi ujian tadi kadang bergantung kepada besarnya pahala. Kalau berat ujian tu, ya besarlah pahala buat dia. Ya, kalau kecil ujian itu, kecil lah ya pahala buat dia. Ya. Jadi nak menunjukkan bahawa di sini ya kita perlu ada satu sifat keredoan, redha. Ya. Bila Allah uji. Pertama Allah uji kepada kita, ya Allah akan menghapuskan kesalahan kita. Yang kedua, ya Allah memberikan pahala buat kita. Ya. Jadi siapa yang paling besar sekali pahala dalam ujian? Ialah para Nabi. Sebab Nabi sendiri yang mengatakan. Ya, ujian kepada Nabi ini lebih berat daripada orang biasa. Jadi artinya, ya kita orang biasa ni sebenarnya ujian kita tak seberat ujian yang diberikan kepada para Nabi. Sebab itu kita kena fikirkan, kita ni sebenarnya ujian kita masih ya ringan lagi dibandingkan dengan ujian para Nabi. Sebab itu kita perlu kepada redha macam mana para Nabi juga redha. Ya. Baik. Dalam satu ayat dalam surah Al-Baqarah ini, kalau kita baca ayat itu ya, dan kita jadikan ia sebagai doa harian, ya insya-Allah ya kita ujian kita semampu yang kita boleh pikul. Ya. Ayat ini adalah dua akhir surah Al-Baqarah itu, iaitu Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Ya. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina qablana. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Kalau kita amalkan, ia dijadikan sebagai doa. Tapi baiklah kalau kita doa, dia sambung dengan doa ni. Ya, sebelum kita tutup. Ini yang dalam surah itu yang Amanah Rasul punya kan? Amanah Rasul tu. Tapi kita tak payah baca Amanah Rasul tu. Kita ambil terus doa. Ambil yang ayat yang doa dia tu. Yang doa tu. Ya Rabbana la tu'akhizna tu kan. Baca tu. Ya. InsyaAllah ya. Orang yang mengamalkan doa itu, kalau dia mendapat musibah yang dapat dipikul oleh dirinya. Kadang ada musibah tak terpikul. Ya, bila tak terpikul tu, kita punya iman terjejas. Ya. Jadi sebab itu ya,
musibah itu musibah yang kita dapat pikul dia. Jadi bacalah tu. Mana kalau kita berdoa lepas solat tu, cuba tambah dengan doa tu. Ya. Asal orang tahlil pun, orang tahlil baca tu, tak tinggal pun baca tu kan. Tapi kita tak baca amanah Rasul tu. Kita pasal kita doa, kita terus ambil Rabbana la tu'akhizna tu sampai habis lah. Ya. Sampai habis ayat. Ya. Ini bila-bila pun kita boleh baca untuk dalam apa-apa. Mana waktu lepas solat. Kan lepas solat kita baca doa. Jadi tambah ya. Tambah. Okay. Tambah ya. Apa yang kita baca selepas solat tu, tambah je dengan doa. Itulah dia punya kelebihan, ya, doa itu. Ya. Macam orang yang mengamalkan doa doa selamat, kan ujung doa selamat tu Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut kan. Jadi doa kalau kita amalkan doa tu, insya-Allah waktu sakaratul maut memang Allah mudahkan kita lah. Allah mudahkan sebab kita memang minta hari-hari macam tu. Ya, sebab terjadi orang yang mengamalkan macam tu, saya tengok alhamdulillah. Ya, Allah ambil dengan rasa pandangan kita lah dalam keadaan yang mudah. Tak menyusahkan orang. Macam tu. Ya. Tapi kalau sekiranya macam kita buat dalam asar katalah, macam saya buat selalu dalam asar dengan doa tu. Yang Ustaz baca tu tadi. Boleh ke tidaklah macam saya subuh ayat doa ini, asar ini, maghrib ini. Jadi ada lain-lain maknanya. Tapi macam, yang hari Selasa lah doa asar saya mesti buat yang tu. Tak ada salahnya. Tak ada salahnya mana kita kira menetapkan tiap hari kita ada baca. Tiap hari kita ada baca. Tiap hari ada. Jadi mana 5 waktu tu doa ini. Jadi kalau misalnya kata saya sambung dengan ini pun boleh tak? Boleh. Boleh lah. Ya. Ataupun kita borong semua. Kita borong semua. Ya. Zuhur sampai Zuhur baca 55 tu baca. 5 tu baca. Asar pun macam tu, boronglah semua. Ada salah. Lagi baik. Ya. Kan dalam satu hadis tu Allah suka mendengar kita mengulang-ulangkan doa kita. Allah suka orang yang mengulang-ulangkan doanya. Jadi Allah suka. Jadi kita nak cari redha. Redha kan suka kan? Maknanya. Jadi kita nak mencari redha Allah, suka Allah. Macam itulah. Kita tak baca dia punya pengesahan hadis tu kita tak baca ya. Okey. Kita terus baca kepada cari kosa kata asing. Muka surat 198. Okey. 198. Okey, Yofi. Ni okey. 198 bawah. Jumpa dah. Okey. Jumpa. Yuwafi ditimpakan seluruhnya, yakni orang itu datang pada hari kiamat dengan membawa dosa-dosa di atas pundaknya. Kandungan hadis. Kandungan hadis baca kan? Baca tak? Okey. Kandungan hadis, penyegeraan azab hukuman di dunia merupakan tanda baik yang memang dikehendaki Allah bagi hamba-Nya, sebab hal itu menjadi penghapus dan penyebab dihilangkan dosa. Okey. Seksa di akhirat lebih berat dan lebih pedih daripada hukuman di dunia. Siapa saja yang tidak dikehendaki Allah mendapat kebaikan, maka seksaan atasnya akan ditangguhkan dan dia akan mendapat kehinaan pada hari kiamat kelak.
Manusia diuji sesuai dengan pemahaman agama masing-masing. Bersabar atas berbagai musibah dan penyakit dapat menghapuskan dosa. Orang mukmin wajib bersikap redha atas cubaan yang menimpanya dan dia tidak boleh berputus asa ataupun marah kerananya. Di antara tanda penghapusan dosa adalah kesabaran atas cubaan yang menimpa. Baik, ya. Terkadang kita punya faham ya bahawa ya orang yang mendapat cobaan ya atau lama sakit ya kita anggap ya orang ni banyak dosa ya kita punya faham macam tu orang ni banyak dosa ya sebab itu dia seksa lama ya dia diuji lama jadi kita jangan berfikiran macam tu ya kita tak boleh berfikiran macam tu kita berfikiran bahawa ya Allah nak memberikan lebih pahala buat dia. Ya. Jangan kita menuduh dia tu banyak dosa. Ya. Kita pun tak tahu diri kita sendiri. Ya, akhir hayat kita macam mana kita pun tak tahu. Ya. Jadi kita jangan ya menghinakan orang yang tengah mendapat ujian Allah. Jadi kita anggaplah bahawa ya Allah tengah memberikan pahala buat dia. Pahala buat dia dan ya mengajar supaya dia sabar. Ya. Sebab ya terkadang kita ni ya jenis tak sabar. Ya jenis tak sabar. Tapi ya bila keadaan macam tu ya kita terpaksa sabar. Macam tu ya. Dia kadang jenis orang tak sabar. Tapi bila ya sakit, ya dia menanggung sakit itu. Dan ya doktor pun memberikan ubat kepada dia. Ya. Dia terpaksa sabarlah makan ubat. Sabar. Ya. Padahal dia orang tak sabar ni. Jadi dengan musibah ditimpakan pada dia ni, ya, dia menjadi orang yang faham sabar. Kan banyak pelajaran. Jadi sebab itu kita tidak boleh terus menuduh ya orang yang sakit tu banyak ya azabnya. Tapi kita kadang pun takut juga kalau seandainya kita tak sakit langsung. Ya. Jadi seolah-olah Allah Ta'ala ni tak sayang kita. Dan kita takut pula ya Allah nak mengazab kita besok di akhirat. Kan? Sedangkan akhirat itu lebih pedih lagi daripada di dunia. Ya. Jadi kalau setahun 2 kali kita ada sakit pening setahun 2 kali itu, memang itu ketentuan lah dalam Quran macam tu. Ya, kita diuji sekurang-kurangnya 2 kali dalam setahun. Ya. Kalau kita kata sehat je, takut juga pula. Ya. Mahathir tu panjang umur sehat je tu. Kan? Tak ada pun dia sakit. Jalan okey lagi keluar mahkamah, masuk mahkamah. Kan? Jadi kita tak tahu. Ya? Allah nak tangguhkan buat dia. Ya? Kita tak tahu. Ya? Di dunia, ya, Allah tidak uji dia dengan kesakitan. Ya? Ada juga dia sakit, Ustaz. Ada juga dia sakit, masuk hospital ada juga. Iyalah maknanya. Ya ada juga kan. Tidak teruk lah. Tapi kalau umur macam tu lah, yang sudah-sudah, biasanya dah terlantar dah. Tak boleh nak berjalan. Kan? 90 berapa? 90 berapa? 98? Dah 100 lah tu. Dah masuk 100. Ui. Ya. Jadi kalau orang yang 100 biasanya jarang kita jumpa. Boleh jalan tak payah pimpin lagi. Nak jalan steady. Jadi sebenarnya tak ada salah kalau kita menjaga kesihatan kita. Ya. Kita jaga kesihatan kita. Itu tak ada salahnya lah. Kalau kita seandainya kita boleh terhindar daripada sakit kerana kita jaga kesihatan, tak ada salah.
Ya, itu memang dituntut. Tetapi adakah kita boleh lari daripada sakit sakaratul maut? Itu je. Walaupun kita jaga macam mana pun, sampai masa sakaratul maut kita boleh kawal ke? Tak boleh juga. Kan? Itu maknanya ya, tak ada salah dengan ikhtiar. Kita berikhtiar menjaga kesihatan. Kita tak ada salahnya. Ya. Tapi seandainya dah jaga kesihatan pun, kita kena juga ya, demam, panas, ya, demam, batuk, semua kan. Padahal kita jaga kesihatan, hari makan vitamin, hari masuk suplemen dan sebagainya. Ya. Tapi kita reda lah. Ya. Kita dah berikhtiar tapi kena juga reda lah. Jadi keredaan itulah yang dikendaki oleh Allah Ta'ala. Ya. Jadi dalam percobaan itu ada kesabaran. Dalam kesabaran lagi ada pahala. Ya. Sebab itu kait-kaitkan. Ya. Maka bila dikait-kaitkan macam tu, kita rasa lega lah. Dan kita kaitkan lagi dengan sirah Rasul-Rasul dahulu. Ada Rasul sakit, ada Rasul miskin, ada Rasul kaya, ada Rasul. Jadi kita seronok. Kita kaitkan. Ya. Kita rasa lega. Sama dengan Nabi. Nabi bila diuji, dia kaitkan dengan Rasul dulu pun diuji juga. Jadi dia rasa lega lah. Macam tu. Ya. Baik, sekadar itu dulu untuk hari ini. Akan datang kita boleh sambung hadis yang ke-40. Sadaqallahul azim.